الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته وتفرغ من كل ما يشغله عن عبادته. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya berkata Ibn Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa innal murida, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya seorang murid itu lam yatamayyaz, ia tidak terbeza an ghairihi minan nas, daripada orang lain, illa, melainkan bil iqbali ala Allah, dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan dengan berhadapnya kepada Allah, wa ala ta'atihi, wa ala ta'atihi, dan juga di atas taatnya kepada Allah, wa tafarrughi, dan mengosongkan dirinya, an kulli ma yushghiluhu an ibadatihi, dan mengosongkan dirinya daripada apa yang menyibukkannya daripada ibadahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang murid, di kitab cakap ni bagi orang yang namanya murid,
Murid ialah orang yang berjalan kepada Allah. Hidup kita ni ialah merupakan highway. Momok kita ialah satu highway. Maka tinggal kita nak menjalani ataupun tidak jalan kepada Allah. Orang yang Tuhan bagi umurnya panjang, highway-nya besar. Orang yang Tuhan bagi umurnya pendek, habuan dia ialah setara mana ataupun sebanyak mana, sepanjang mana umur dia. Maknanya peluang yang Tuhan bagi pada seseorang yang berumur panjang itu ialah merupakan satu peluang yang sangat besar, ataupun dipanggil peluang keemasan. Taib. Cuma tinggal kita ni nak guna tak highway tu. Kelebihan yang Tuhan bagi tu kita nak guna tak. Taib. Murid ialah orang yang berjalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah baca panjang dah. Kata Imam Haddad, murid kena macam ni, murid kena macam ni, murid kena macam ni. Maka seterusnya kata Imam Haddad, seorang murid itu dia tidak terbeza daripada orang lain. Maksudnya dia mesti ada kelainan daripada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita mesti tak sama dengan orang lain. Orang lain maknanya orang yang tak berjalan kepada Tuhan. Dia mesti ada ciri-ciri dia, ataupun dia mesti ada perwatakan dia, cara-cara dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun seseorang murid itu dia ada pembawaan dia, cara-cara dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa innal murida, maka seorang murid itu lam yatamayyaz an ghairihi minan nas, dia tak terbeza dengan orang lain, illa melainkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bil iqbali ala Allah, dengan berhadapnya kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan dengan berhadapnya kepada Allah. Okay, iqbal ni macam ni. Iqbal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iqbal ni, berhadap ni, makna dia bukan kita menghadap Tuhan. Mungkin orang faham menghadap Tuhan ni, bagi sembahyang menghadap kiblat lah. Iqbal ni maknanya berhadap kepada Allah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhadap dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati dia kepada Allah. Yang pertama, hati dia kepada Allah. Ataupun dalam bahasa yang lain, dia mau Allah, dia hendak Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hendak Tuhan. Mai depan sikit, depan ni mas, bagi mai depan sikit, bagi makcik masuk. Mai depan sikit, depan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ni
bila dia nak kepada Allah, itulah makna dia iqbal ala Allah. Dia mula dengan hati dia dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Dengan hati dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil kapek tak ni? Mi. Ambil kapek. Ada kapek lagi kapek. Belakang ada kapek. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi dengan hati dia, yang pertama-tama hati dia mau kat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Dengan hati dia mau kepada Tuhan tu, itulah yang dikatakan iqbal. Berhadap kepada Allah, berhadap kepada Allah. Sebab macam ni, hati kita ni macam cermin. Hati kita ni dia umpama cermin. Cermin ni dia ada satu muka ya. Cermin muka ni orang pun panggil cermin muka kan. Cermin ni dia ada satu muka ya. Hak dia beradab, hak tu hati tak beradab lah. Nah, itulah hati kita. Bila mana kita ni hati kita Allah, hal lain kita tak talar dah. Hal lain kita tak talar dah. Allah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang ni bila mana Allah sahaja yang dia berhadap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka seperti cermin muka lah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di sana banyak orang yang dia tak berhadap kepada Allah. Kalau tak berhadap pada Allah, berhadap pada dunia ya, dua tu ya. Kita simpulkan satu ya. Kalau tak berhadap pada Allah, mesti berhadap pada dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat benda kebaikan pun tujuan dia dunia. Tu kalau tak berhadap pada Allah. Dia nampak macam dia buat baik, tapi sebenarnya dia ada kepentingan dunia. Dia buat baik, tapi dia ada kepentingan dunia. Untung dia tu. Dia tak baca untung. Dia tak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak baca yang kita cerita ni. Kalau buat ni dia tanya, ada tak dia punya, ada komisen tak? Nak buat benda baik pun tanya, ada komisen tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana ada kepentingan dia. Kalau buat ni dia dapat banyak mana? Allahumma salli ala sayyidina. Tapi orang ni kalau dia berhadap pada Allah, dia buat baik, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang pertama, dia letak hati dia kerana Allah. Contohlah, satu masa saya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, singgah di Perak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Singgah di Perak tu deras sikit. Ustaz cakap tak boleh, nak kena deras lagi hilang. Nak cakap tak ada. Ustaz cakap pelan-pelan. Jadi perlu pertolongan tu, tengok macam mic tu jadi macam mana, dia dekat-dekat sangat tau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam perjalanan nak pergi ke Perak tu tak dengar langsung. Orang ni ejah ni orang lain, tak pandai. Tu Ashraf cuba tengok, kena jauh sikit tu dia punya mic, dia punya speaker tu. Ni duduk dekat. Kemudian tak main masalah tu. Bergerak sikit. Okey. Macam mana mic? Okey. Dalam perjalanan, tu riuh pula. Jangan kena hujan. Pergi belakang, pergi depan banak-banak. Pergi ke banak tu. Mana ni? Okey.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berhenti di Perak, mayang di masjid subuh. Masuk masjid, orang dah sembahyang dah. Jadi kita pun masuk tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harum ayak. Macam mana ayak penuh masjid? Lepas tu sembahyang. Lepas sembahyang, sallallahu Sayyidina Muhammad. Bukan, singgah untuk kuliah subuh di Perak. Lepas kuliah subuh, keluar sekali dengan JK masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerah dah. Rupa tempat yang ayak kita harung tu, tengok terpeluhung, tak ada bumbung. Dia kata bumbung ni, Ustaz baca tak ni paper baru ni? Kita cerita apa? Masuk dalam paper, masuk surah Abang. Jadi masjid tu ribut angkat, angin angkat. Saya kata, saya pun tak baca. Cerita dia, orang Islam ni, dia kontraktor buat masjid tu, dia curi duit Tuhan. Hak Tuhan dia ambil. Patut rumah Tuhan ni buat bagi elok, hak Tuhan duk bagi makan dia, duk bagi minum dia, support anak bini dia sendiri tu. Tuhan duk tolong dia kena Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hak dia tipu tu tak nampak, tutup dengan hak lain lah, tutup dengan shilling. Lalu Tuhan angkat semua, tengok dapat. Dia kena Tuhan. Jadi orang ni tu dia buat masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia buat masjid ni, kalau dia betul-betul dia buat kerana Allah, tak macam tu. Bahkan dia bagi lagi duit dia. Faham? Dia bukan dia bukan ambil, bahkan ambil tu tak apa, Tuhan pun bagi. Hang menega, Tuhan bagi. Hang nak buat rumah aku, hang kontraktor, tak apalah, hang ambil lah keuntungan hang. Tapi hang jangan lupa habuan aku. Sebab ibadat, buat baik ni ibadat. Baik. Bukan sakat dia ambil, dia kena bagi lagi pula. Baik, dia kena fikir apa dia kena bagi. Mana dia kena sumbang, dia kena sambil dia ambil untung, dia kena bagi untung juga pada agama. Allahumma salli ala Sayyidina. Besar. Contoh dia kata, okey, saya ambil aircon masjid semua saya support. Sepanjang aircon tutup jalan, dia dapat pahala. Itu mana dia bagi balik. Contoh dia kata, Musa Sayyidina Muhammad, dia kata, okey, saya dah ambil lah untung saya bagi balik. Kapet saya support. Contoh. Ataupun empik ayak tu tak tahan, lama-lama tercabut, habislah. Kita nak ni, hak kita bagi ni hak kekal, hak lama. Allahumma salli ala hak kita mati pun boleh jalan lagi. Jadi kalau seseorang tu dia tak ada dalam minda dia, dalam hati dia buat kerana Allah, macam tu dia nak ambil untung ya. Gitu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu. Alhamdulillah, dalam kita duk cakap ni, ramai orang sambut. Alhamdulillah. Macam-macam cara orang. Ada hamba-hamba Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia buat macam ni. Contohnya sallallahu alaihi wasallam, ni Tuhan ajak saya nak beli kereta. Nak beli kereta yang deras sikit lah. Saya dekat kereta ni berkata deras. Dulu saya duk heran pasal apa ustaz saya naik kereta laju. Ustaz ni amat lagi laju. Rupanya mengejar masa. Nak pergi kuliah, nak pergi mengejar masa. Allahumma salli ala.
Kita ni nak kereta ni tekan sikit pergi banyak. Jadi nak belilah satu kereta. Saya tanya kereta ni laju tu orang mana? Kalau 180 tu kira okey lah. 180 km sejam tu kira laju lah. Tapi kereta ni dia laju lagi. Dia lebih lagi daripada 180. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pikir-pikir dengan balik-balik rumah bincang dengan ustazah, sudah tak payah lah. Lepas tu terfikir hati, aku ni nak kata laju. Tujuan laju tu sebab kerana Allah nak pergi mengajak cepat sampai awal. Jadi kalau lewat pun boleh digambar masa. Kalau kancil bergegak laju. Walaupun kancil ni boleh, ada juga lah kancil laju tengah highway tu, menyerit orang kata. Tapi sampai letih, sampai di kuliah letih. Saya pun kata nak ambil, tapi saya kata tak usah lah. Jadi tapi Tuhan nak bagi you. Saya berhenti dah kedai tu. Saya tengok kereta, lepas tu patah balik. Tuan kedai tu soalan semat, dekor balik. Ustaz kata, nampak tadi ustaz berhenti tadi. Saya patah balik. Nampak ke? Nampak ustaz? Saya patah balik. Bila patah balik, dia kata, ustaz, kereta ustaz nak ambil ni, ada orang nak bagi duit ke ustaz? Nak bagi duit. Dia bagi 10,000 ke ustaz. Kalau ustaz jadi ambil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia support ustaz 10,000. Jadi duit muka. Saya kata jadi. Dah orang nak bagi. Sebab Tuhan nak bagi. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi banyak lah orang yang buat bajikan macam tu. Saya kata siapa? Dia kata orang tu tak pergi abang ustaz. Habis. Faham tak? Sepanjang saya guna kereta tu, dia dapat pahala. Sebab tu waktu mana Cikgu Soekarno duk atok program-program kuliah-kuliah di Paksi ni, dia dapat satu motivasi daripada almarhum Dr. Harundin. Cikgu Soekarno ni dia duk atok kuliah. Ke kuliah tok guru tu, tok guru ni, tok guru tu, tok guru ni. Waktu tu dia bersama dengan Datuk Dr. Harundin. Kata Datuk Harundin, cikgu duk atok orang kuliah ni, cikgu dapat pahala macam pengkuliah. Faham tak? Sebab ad-dalu ala khair ka fa'ilih, orang yang menyuruh orang buat baik macam orang buat baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang menunjuk orang buat baik seperti orang buat baik. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni yang duk taja-taja kita ni dapat pahala macam pengkuliah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan sayang. Kita nak dapat duit, nak dapat hasil daripada infak. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, saya pula, kita nak makan banyak mana sangat. Saya pula passion, saya tak himpun harta. Saya dah berjanji lah dengan Tuhan. Saya hidup saya tak himpun harta. Saya tak camah aset. Tanah saya tak akan beli sampai saya mati. Rumah ke kedai ke apa ke, saya tak cari aset. Tu ayah saya ajak saya. Ayah ni kalau nak ikut harta, banyak harta. Ada satu harta dia tepi pantai, tepi laut pantai Merdeka. Kalau dia taruh harta tu juta, tapi dia tak mau himpun harta. Dia kurang harta dia. Dia balik jumpa Tuhan, harta tak ada. Itulah azam saya pun. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang ada semua nak guna. Kalau nak beli, semua tu nak guna. Lepas tu, bila duit orang duk bagi banyak ni, nak bagi ke orang. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong bantu orang tu sikit, orang ni sikit. Jadi orang yang bagi dapat pahala. Jadi lepa dapat pahala macam orang mengajak. Lepas tu pula kita bagi lagi ke orang, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi dapat 2 kali lah lepa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang
Dia bagi duit, ustaz, ni duit saya bagi ke ustaz. Ustaz gunalah macam mana pun. Saya tengok, kereta ni botak lah ni tayar. Tukang 4-4 saya tu, sepanjang duk guna tu, pergi mengajak kuliah tu, dia pun dapat. Sampai ada orang bagi, ustaz, hak ni bagi kat ustaz. Saya kata, waktu tu jam tak ada, beli jam. Selagi mana duk guna tu dapat pahala kat mereka. Saya fikir nak bagi orang dapat pahala. Tak ada senang. Jadi maknanya kepala otak kita ni nak bagi untung, tak bagi untung. Allahumma salli ala sayyidina, nak bagi manfaat kat orang. Sebab saya teringat di antara 10 sifat orang pribadi seorang muslim ialah satu sifat dia, nafi'un li ghairi, berguna untuk orang lain. Menega ni fikir, bukan sekat nak support kita, nak tolong orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun kita hantar kat orang tu hak tak habis, sekalipun, tapi orang boleh makan, dapat pahala. Kita menega, jual kedai makan. Bila kita menega, masalah sayyidina Muhammad, ada hari lauk tak habis. Kalau kita lempak, tak ada apa, pergi bagi dekat tahfiz tu, kat pondok ni, masalah sayyidina Muhammad. Lepas tu tahu dah, lepas ni akan hantar mai. Jadi bonus lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah dengan mudahnya orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat perolehan yang besar daripada tujuan dia berhadap pada Allah tu. Buat apa pun salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Ada orang buka kedai jahit, masalah sayyidina Muhammad. Ni saya belajar. Kadang-kadang orang bagi baju kat kita, orang hadiah baju kat kita. Saya ni tak tinggi, rendah. Orang bagi baju terang mana semua kena kat baju, kena kat. Pergi bagi, tolong ustaz, persingkat ustaz. Tak pernah ambil duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ustaz, saya tak ambil duit. Kadang-kadang malu juga kita ni, orang tak mau ambil duit. Tapi saya faham, sebab dia nak dapat daripada dia tu, dia nak ganti hal lain. Jadi kita redha je lah. Kadang-kadang kita pergi di pekan, beli ikan. Satu tempat jual, satu kedai, satu apa panggil, meja jual ikan tu, kalau saya masuk panggil, ustaz. Pipi tu dia bagi ikan besar-besar, kata malu lah. Saya nak beli ikan kecil ya, tenum. Dia bagi hak besar-besar, bagi ikan, bagi dengan udang, bagi dengan apa tu, dia banyaknya. Salah. Lepas tu saya malu. Kalau nak beli ikan, saya ustazah habis, dia tak kena ustazah. Jadi kalau saya tu, kita rasa malu. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi hajat orang terima juga. Terima kasih. Tak kata tak pasal hajat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Jadi lepas tu bila kita dapat, jangan simpan kat kita seorang, kongsilah rezeki tu. Masalah sayyidina Muhammad. Orang yang apa ni tak macam kita, dia nak kena beli. Jadi sikit. Masalah sebab saya ambil duit, belikan, bagi kat koko dia. Masalah sayyidina Muhammad. Contoh kita kata ikan sekilo berapa sekilo? RM8. Kalau 8 buah rumah kita bagi, kalau 10 buah rumah baru 80, tak kurang sikit pun. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita beli ayam, fikir, beli ayam sekok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekok lagi ni aku beli, aku nak bagi ke orang. Salah sama. Hari ni rumah orang ni, hari ni rumah orang ni, hari ni rumah orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi makna kita buat apa-apa pada otak kita, macam mana aku nak tambah pahala aku? Macam mana aku nak, sebab duit kita ni
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita takut juga. Takut tak mana? Takut kadang-kadang ni contohlah. Orang ada buat jual berniaga tu RM99.99. Daripada buat macam tu. Dia tak bagi nampak 100 tu, dia bagi nampak 9 juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau orang bagi 100? Kena bagi balik 1 sen kan? Betul tak? Tapi dia buat macam mana? Sangat tu je lah. Soalan 100 lah kesimpulannya. Macam mana kalau orang tu dia nak ambil kira? Dia nak kira lah kita kata. Payah. Kita nak minta halal macam mana? Soalan senang. Itulah kelebihan yang duk pada sedekah. Sedekah ni dia bersih balik harta kita. Kita nak minta halal, tak mana nak cari, kita pun tak tahu. Dia bagi balik. Sedekah tu dia cuci balik harta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita duk mengaji ni. Macam korang duk di pondok. Di pondok orang tu membagi ni, orang ni membagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, otak kita berjalan macam mana aku nak tolong orang, macam mana aku nak manfaatkan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ialah orang yang contoh, orang yang berhadap pada Allah. Hati dia tu macam cermin menghadap kepada satu pihak, tak menghadap lain dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang, ni orang yang ada duit lah, sayyidina Sayyidina Muhammad. Dia mai beli ayak berapa kotak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia kata, ni bukan saya tu ustaz, bukan untuk saya ni, saya berapa kotak je, tapi nak bagi kat pondok tu. Macam orang buat di Mekah. Di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, musim bulan puasa, orang potok panjang sebuah kedai, potok nak ambil untuk haba buka puasa. Lah hati kata, baguslah tuan kedai ni, dia buat kenduri ke bulan puasa. Rupanya ada orang kaya-kaya main lumbuk duit. Bulan puasa masalah Sayyidina Muhammad, orang berhak di tanah haram tu buka puasa dengan duit dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Jadi tukang kedai ni masalah Sayyidina Muhammad, dia haba nak edak ya. Orang dah banyak duit kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang main dengan trailer. Dia parking trailer, lepas tu ada orang tolong khidmat, tolong bagi. Allahumma salli ala sayyidina. Dia mudah kalau tu kata-kata besar sangat. Orang kampung kita hari Jumaat dia main pisang. Rasa tak? Dia bawa pisang, tak tahu dia tiket tapi di kampung ni dia beli pisang, dia sangkut di bahagian luar masjid. Dia orang ambil, nak masuk masjid orang makan dulu. Simple lah. Macam mana masalah Sayyidina Ahmad nak dapat pahala? Tu Bali kita tu. Waktu anak-anak kita duk pergi semayang Jumaat, soalan Sayyidina Muhammad, dia buat ayat kosong. Yang anak kita tu duduk berjalan sebelum kita ada van. Kan? Duduk berjalan keluar. Budak-budak ni bila berhenti minum ayak. Walaupun ayat kosong. Dah orang bagi free. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu satu hamba Allah tu yang kata, ayat kosong tu ni buat ayat sirap. Rugilah buat ayat sirap. Tak rugi. Allahumma salli ala otak macam mana aku nak dapat pahala. Budak pelajar ni banyak tahfiz, lepas hafal Quran, lagilah besar pahala kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kalau kita ni orang yang berhadap pada Allah, kita nak buat benda semua untung agama. Untung agama tu untung kita. Ada orang lemai masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pantang kita sebut, dia nak buat. Ni orang yang sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, hak inilah yang menghidupkan agama.
Contohlah di India. Di India, madrasah hadis ni hidup dengan infak orang ramai. Walaupun kita buat sikit perniagaan untuk pondok kita, sebenarnya saya sangat mengharapkan lebih daripada duit berniaga ni adalah sumbangan orang ramai. Sebenar-benarnya. Sebab apa? Sebab saya tengok contohlah Ustaz, satu orang sahabat saya, Ustaz Kamal Syari. Dia nak hidup pondok dia jual ikan patin. Seminggu sekali dia bawa ikan patin pergi Kuala Lumpur, jual untuk ekonomi pondok. Maknanya nak berdiri sendiri. Tapi dia kata, Ustaz, sebenarnya ana harap orang sedekah juga. Ana harap orang infak juga. Pasal apa? Sebab hati orang yang sedekah tu mahal. Faham tak? Bila mana kita berniaga ni, kita ada kepentingan juga. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana orang yang infak, orang yang sedekah, dia tak ada kepentingan, dia nak bagi ya. Hati tu nak beli. Hati tu yang naik penuh. Ikhlas orang ramai. Lepas tu di India, madrasah hadis hidup dengan infak orang ramai. Tu orang panggil sekolah agama rakyat. Sekolah agama yang disaport oleh rakyat. Rakyat yang bangkitkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kerajaan ni dia kerajaan. Kerajaan ni pemerintah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau sekolah disaport oleh kerajaan, disaport oleh orang ramai, tak sama. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekolah tu tak ada ramalan pun, tapi keluaran dia tu yang keluar daripada pondok tu berguna untuk rakyat esok jangka panjang. Ada pondok-pondok, contoh kita kata macam di Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang masuk pondok tu, sallallahu sayyidina Muhammad, dia kena bawa masuk sekok kambing. Okey ke no? Siapa nak mengaji pondok tu, dia kena bawa kambing. Hantar anak percuma, bawa kambing sekok masuk. Guna. Kalau bagi sekok lembu lagi bagus. Sekok kambing mana? Kambing dia berkandang-kandang. Dia apa boleh guna untuk menjana ekonomi pondok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya hak inilah Islam bangkit dengan infak, sumbangan, zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya masyarakat membantu. Kalau tengok contoh macam di Syria. Di Syria tak macam Mesir. Di Mesir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ngaji, Syekh minta duit. Pasal masalah Sayyidina Muhammad tu orang Mesir. Kita nak mengaji, kita kena bayar yuran. Macam orang mengaji Quran, dia kena bayar, orang panggil apa? Yuran. Salah dah minta duit? Tak salah. Mengaji minta duit tak salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tapi di Syria Syekh bagi duit. Orang mengaji Syekh bagi duit. Duit Syekh lah. Tak. Sama juga duit yang orang bagi kat Syekh. Sebab orang tahu Syekh bagi duit, siapa anak murid mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, alhamdulillah, seseorang namanya murid dapat diketahui melalui iqbal dia kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina, berhadap hati dia kepada Allah. Tujuannya ialah Allah. Qala wa ala ta'atihi. Yang keduanya, di atas taatnya pada Allah. Jadi nampak ciri-ciri dia, nampak perwatakan dia. Kata dia ahli ibadat. Kalau seseorang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak nampak ciri-ciri dia ahli ibadat, dia bohong, dia seorang murid, orang yang berjalan pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau murid ni, sallallahu sayyidina Muhammad, kalau kita kata bayar jemaah lah, kita kata
Tak ada masa, tak ada waktu yang kita tak nampak muka dia di 5 waktu sembahyang berjamaah. Barulah boleh kita kata murid. Kalau tidak dia bohong. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu cara-cara hidup dia masalah Sayyidina Muhammad. Waktu kosong dia macam mana? Waktu kosong dia pegang tasbih ke, dia pegang handset. Handset bukan tak boleh tengok, tapi terlebih banyak handset dilihat daripada pegang tasbih untuk ingat kat Tuhan. Ada orang kata, ustaz, dia pegang handset tengok Quran, betul ke? Quran sikit dia tengok, tapi hal lain tu lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengok TV juga. Masalah Sayyidina Muhammad. TV ni tengok ni bukan salah, tapi pengisian tu salah. Ayah tengok TV juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi tengok TV tu pegang tasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok TV tu pegang tasbih. Maknanya dia tak mau tengok tu walaupun harus, tapi tak dapat pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik kereta, sekalipun naik kereta tu bukan kita buat dosa, tapi dia tak mau waktu tu kosong, tak ada pahala. Dia pegang tasbih. Waktu tu tasbih hak besi tu, pegang tasbih masalah Sayyidina Muhammad. Kalau tak ada tasbih, sebelum ada tasbih tu dia pegang tasbih juntai masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau pegang tasbih juntai dia buat pelan. Pasal apa? Tasbih juntai tu bahaya juga. Takut dia tersaruk lah apa benda kan. Masalah Sayyidina Muhammad. Makna hidup ni semua nampak taat. Ada muslimat contohnya. Bila saya bagi satu taklif dulu 12,000 salawat sehari 10 mandu Rasul. Dapat macam mana ustaz? Kami nak masak, kami nak apa? Nak kira macam mana? Tapi orang ni nampak kata dia nak ni pada cara-cara dia. Dia buat macam ni. 5 minit dia trend. 5 minit berapa kali selawat. Faham tak? 5 minit berapa kali selawat. Jadi kesimpulannya kalau dia masuk 20 minit kali, dia tahu berapa kali dia selawat. Faham tak? Tu macam-macam orang fikir macam mana nak buat. Kalau kita macam tu kita buat, kita murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita murid. Tapi kalau kita ni tak cakna pada benda-benda taat pada Tuhan ni, masuk waktu duha, baik pi, terbang pi waktu duha berjalan. Turun Aziz masalah Sayyidina Muhammad, sebelum dia mulakan kerja dia pejabat dia solatul duha dulu. Dia tanya pada Ustaz Mat Yaakob, Menteri Besar Kelantan lah ni. Ni cerita Ustaz Mat Yaakob. Dia kata Ustaz Mat duk mayang duha lah. Dia mayang duha. Dia tanya bakal pengganti dia. Dia nampak Ustaz Mat ni akan ganti dia. Sebab timbalan Ustaz Mat Yaakob ialah timbalan Menteri Besar Kelantan. Dia kata Ustaz Mat duk mayang sunat duha lah. Kata Ustaz Mat, kita ni tak apa mayang sangat. Kita kata mayang juga Tok Guru. Tak, Ustaz Mat kena semayang. Daripada masa Tok Guru kata macam tu, dia tak tinggal dah mayang duha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak letakkan kita tu jadi murid. Apa segala pun subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, mesti ada pada diri kita ni ialah ciri-ciri seorang yang taat pada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi qala wa tafarrughi an kulli ma yushghiluhu an ibadati. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan mengosongkan diri dia dari apa yang menyibukkan daripada ibadahnya. Maknanya setiap benda hak mengalpakan dia daripada ibadat dia tak mau. Dia penuhkan masa tu. Dia ni contoh orang salafus salih. Kalau orang mai rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang mai rumah, Assalamualaikum, ketuk pintu, lepas doa siap.
Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tolonglah jangan bagi mai rumahku ni orang yang melupakan aku dengan engkau. Orang mai pun macam-macam juga. Kalau ada mai tu hak bagus, cakap elok. Kalau mai cakap bab dunia, jenuh dengar. Sedangkan kita ada komitmen lain. Contoh Pak Sumit. Pak Sumit ni, dia buat waktu orang mai ziarah rumah dia. Dia kata Pak Su buat waktu bukan apa. Sebab kadang-kadang mereka curi waktu Pak Su. Pak Su berhadap mereka semua tinggal Tuhan, ya kan? Kita kena faham tu soalan Sayyidina Muhammad. Satu lagi, ada waktu habis sekian-sekian. Waktu ziarah masa ni, habis masa ni. Dia pun kata dah, masa habis dah. Kena faham. Pak Su dia kata, kalau dia tak buat waktu, orang sembang sampai masuk waktu semayang. Kita tak apalah, orang masuk waktu ada azan. Kita boleh kata, masuk waktu lah, kita semayang lah. Jadi kalau rumah ada Pak Su, tak ada surau, duduk pada masjid, jadi dia ni nak semayang. Soalan sama. Kalau dia mula semayang, dia kata, dia tak boleh bagi kat siapa lah. Dia panjang. Lepas semayang, kita bagi salam. Doa-doa kita bangkit. Pak Su tak, dia duduk. Dia program dia lama tak tingkat semayang. Tu dia tak boleh semayang orang. Kalau dia tak kita semayang sekali lah. Dia tak boleh bayang balik tu, dia tak boleh nak, tak boleh bangkit. Dia kena ra'i orang. Jadi dia terlepas dengan Tuhan. Kena faham orang macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Kita ni duk kira kita tak kira orang. Contohlah kita main rumah Tok Guru, main pasang, tak apalah, salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz ada kuliah malam ni? Ada kuliah malam ni? Ada. Oh, ada kuliah lah. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad 7 tak balik lagi. Kita duduk tengok jam ish, nak kata macam mana. Dia ingat kita lepas kuliah tu turun pi, kita kena mandi dulu, kita kena bersiap dulu, kadang-kadang kena berehat sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu agama ajak kita. Kalau orang main rumah kita, ni orang biasa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum kita angkat ayat sejuk dulu. Sebelum kita nak angkat kopi ke teh ke, angkat ayat sejuk dulu. Kalau orang mai tu orang ahlul ilmi, tahu dia nak mai, siap soalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab rugilah orang ada ilmu mai rumah kita, kita tak dapat ilmu daripada dia. Siap soalan. Sebab ghalibnya tutup guru kalau main rumah, kalau tanya soalan dia ramah, kalau tak tanya soalan tak cakap apa. Yang ketiga, kalau orang main rumah kita ahli ibadat. Kalau main rumah kita ahli ibadat, perkara pertama yang kita kena habaq kat dia, Pak Long, kiblat buat ni Pak Long lah, kut dia nak semayang. Faham tak? Begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bergaul dengan orang pun, kita kena tahu. Kita pergi rumah orang menega, kita kena macam mana. Kita pergi rumah petani, kita kena macam mana. Kita pergi rumah Tok Siak, kita pergi rumah Tok Bilal. Tok Bilal nak pergi bank, kita duk kira kita. Faham tu? Salah Sayyidina Muhammad. Kita kena kenal orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ni faham, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, murid ni dia tak mahu waktunya terbuang. Hatta kalau tidur sekalipun, dia tak mahu tidurnya sia-sia. Kalau orang soleh dulu-dulu nak tidur ni, pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dia habis pada kalimat akhirnya ialah Allah. Atau orang sufi dulu-dulu berjalan pun Allah, 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 Allah. Pasal apa? Sebab mereka nak langkah mereka yang terakhir kali mereka mati, Allah jatuh mati. Itu fikir. Maknanya hidup ni tak mau sia-sia.
Kita hidup ni tak mau siasat, tak mau merapu. Kalau merapu tak mau, dia nak manfaat. Merapu ni sembang kosong. Banyak orang suka berborak-borak. Ciri-ciri orang yang namanya murid, dia tak suka berborak. Kalau benda tu benda penting, tak apa kita cakap. Tapi kalau nak sembang kosong, orang pun sebut sembang kosong. Dia pun tahu sembang kosong tak ada apa. Jadi kalau kita murid, kita perhatian terhadap benda tadi. Yang pertama, menghadap pada Allah. Buat apa pun mesti tujuannya Allah. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, mesti nampak pada kita ciri-ciri kita tu ialah ahlullah, iaitu orang yang taat pada Tuhan. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan bagi ada dalam hidup kita benda yang kosong. Hak tu semua kita isikan dengan perkara yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun benda yang baik itu hanya mendengar Al-Quran. Kita tu tak baca Quran, tapi dengar orang pasang Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina, untuk kita tak terbuang masa kita kosong. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana lepas subuh pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masyidah Muhammad Kuala Kedah, keluarga Nur Aini Nursiah Syarifah Rahmah dan suami Muhammad Rizal dan anak-anak daripada Kuantan, Fauzilah keluarga Kulim, Ibrahim Nur Azlin dan keluarga daripada Shah Alam, hamba Allah sekeluarga Kampung Kekabu Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah Banting Selangor, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Syahsidah Husin keluarga Taiping, Salmah Ismail keluarga Selangor, Dina Azlina binti Ibrahim Langkawi, hamba Allah keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin dan keluarga Taman Sorga Batu Pahat Johor, Kak Rodas keluarga Jalan Tok Kumbang, arwah Haji Abdul Latif bin Haji Omar dan keluarga Biduk Singapura, arwah Haji Sulaiman dan keluarga Gelang Baru Singapura, Masturah Abdul Latif Johor Baru, Auzir Muhammad Yaakob dan adan arwah Nurliah Bujang pinggir TTDI KL, Rahmah Zaliza dan keluarga Taman Tasik Gelugok Pulau Pinang, Saiful Azrin dan Liza Yusof Seri Manjung, Azida Abdul Muiz dan keluarga Taman Kinrara Puchong Selangor, Muhammad Amiruddin sekeluarga Alok Stang, Nur Aini dan Zuhairi sekeluarga Pasir Mas Kelantan, Nazaha binti Yusof, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ampang KL, Cikgu Rizal dan keluarga Taman Kristal Sungai Petani, Intan Gombak KL, Muhammad Al-Hadif bin Muhammad Fazil Arau Perlis, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin keluarga Batu Pahat Johor, Mustafa dan keluarga Pasir Gudang Johor, Nur Wahida dan suami Cegak Pendang, hamba Allah keluarga Selayang, Fauziah Jitra, Siti Fatimah Omar suami dan keluarga Taman Mahiran Jitra, hamba Allah Subhan Bestari, hamba Allah Jitra, arwah Cik Wan binti Harun dan Haji Syarif bin Mahmud Bukit Minyak, Naza Hanifa Muar Johor, Hajah Zubaidah Mazlina Azmi dan Azizul Rashid Kulim, hamba Allah Kampung Sungai Cincin Gombak, Rohaiza dan Muhammad Syafiq Izwan dan semua ahli keluarga Tangkak Johor, Nur Ibdina Batrisha Kedah,
Rozani Nasruddin Ceras, Iliana Saleh dan suami Sungai Petani, Muhammad Afiq Zahri Al-Ustaz, Amarina Makno Taman Permata KL, Hajah Harniza, Hajah Husniyah, Iman Azani, Iman Alisha, Muhammad Amar Hadif Kajang, Nur Amani binti Khamis Langkawi, Cik Rozimah binti Cik Ya, Kampung Sekolah Besut Terengganu, Fatimah Sekeluarga Ceras, Mazni Abdullah dan Mulyadi Sekeluarga Singapura, hamba Allah Gurun, Nur Ain Mahmud Fadlullah, Muhammad Zul Fadli, Muhammad Zul Hazmi, Muhammad Zul Hazik, Nabila Ahmad Muwajoho, Atijah Nayan, Allah Yarham Nur Fatin Fatihah binti Harun yang meninggal sebab asbab COVID-19, Najjahatul Fadilah Harun yang masih dirawat ICU COVID Puchong Selangor, moga Allah bagi kesembuhan, amin. Hamba Allah Kota Baru, Ahmad SPPK Segambut, Muhammad Satria Budiman Sekeluarga Kajang Selangor, Syarifah Jitra, Nailah binti Rejab Sekeluarga BBST Sepang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Roslan Maziah Fatin Raihanah, Muhammad Amirul Uswah Hasanah, Kausar Hanani, Muhammad Syekhul Islam bin Roslan Melaka, Narita Abdul Latif, Muhammad Yahya bin Ismail, Muhammad Zarif Rayyan Tarik Sasik Lugok Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif Sekeluarga, Nur Aisyah binti Ali Muhammad Sekeluarga Sungai Petani, Nur Halinda Hussein dan keluarga Taman Datuk Senu Sentul Kuala Lumpur, Muhammad Ridwan bin Ahmad Ain Zuhairah Setiawan Perak, Nik Dahana bin Megat suami anak-anak Jutera, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Seri Manjung, Azlinah binti Muhammad Ibrahim Kanjang Selangor, Mazni dan keluarga daripada Melaka, Izahar Ibrahim, Hamizah Ibrahim, Haslina binti Muhammad Noor dan keluarga Sungai Petani, Latifah Shahlam, Hajah Jamali Ahmad Rawang Selangor, Ummu Omar Johor. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mohon kesembuhan, doa kesembuhan untuk keluarga yang sakit di kampung, amin. Khususnya Haji Saad dan keluarga Kajang, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang Selangor, Siti Zubaidah Bukit Jelutong, Salam Sayyidina Muhammad, mohon kesembuhan saya dan anak-anak serta dijauhi daripada COVID, amin. Nur Aini Abdullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nur Aini Abdullah dan keluarga Jerantut Pahang, Muhammad Razi Husin, Nur Fadilah Marhan dan anak-anak Puchong, Dalilah Syafi'i Simpang Renggam Johor, Nur Ain Haniza sekeluarga Subang Bestari Selangor, Siti Syafira, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Eda Sufyan, Bunga Elisha Natrah, Siti Syafina Tasik Biru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon didoakan anak dimudahkan hafalan dalam pertandingan Al-Hafazan peringkat sekolah pada esok hari 11/8, amin. Muhammad Nur dan Nuriziana sekeluarga Meru Kelang, Suzi Kajang, Nur dan keluarga besar Melaka, Haji Rosli Ibrahim dan Haji Aminah Abu Bakar Tikam Batu, Puan Rohati Syafi'i dan Emilia Natasha Syahrudin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Moga Allah mudahkan salin, amin. Hamba Allah yang telah kembali kepadanya Banting Selangor, Puan Siti Zubaidah binti Nik Din dan para arwah Yan Kedah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga Melaka, Rabi'atul Adawiyah binti Ismail dan suami Muhammad Zaim Juru Pulau Pinang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mohon doa kesembuhan penyakit kanser rahim tahap 3, amin. Husin Ceras Kuala Lumpur, Muhammad Syafiq bin Rahim Kulin, Samiha binti Husin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. M23 Group Missionor Stew Terengganu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Moga dimudahkan segala urusan, amin. Hamba Allah sekeluarga Kampung Kekabu Pasir Mas,
hamba Allah dan keluarga Dungun Terengganu, Zuraida sekeluarga Setia Alam, Nur Rasidah dan Hafizai serta anak-anak Kota Tinggi Johor, Salah Sayyidina Muhammad sempena ulang tahun perkahwinan yang ke-14. Moga bahagia sampai ke akhirat. Amin. Wan Rashikin Muhammad dan Raja Jamaah Rozah Banting Selangor, mohon didoakan dikurniakan kesembuhan daripada Covid. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala seterusnya Muhammad Akmal Hakim bin Mazlan dan keluarga, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita doakan moga-moga Allah Taala bagi kemudahan pada semua pelajar kita. Tuhan bagi penerimaan terhadap yang mereka infakkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT sembuhkan yang sakit, yang sihat. Allah kekalkan kesihatan, jauh daripada penyakit dan wabak. Semua hajat mereka Allah kabul. Semua harapan mereka Allah perkenan. Moga dimudahkan semua urusan, dimurahkan rezeki, diberkati kehidupan Rasulullah Sayyidina Muhammad, dimudahkan melakukan taat, suka berselawat pada Rasulullah, hati tak lupa kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi dan mengurniakan semua nikmat-nikmat kebahagiaan hati kepada semua pelajar kita, insya-Allah. Seperti mana kita pohon pada mereka, kita harap itulah Allah punya pada kita juga. Amin rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Di sini ada orang yang minta ijazah surah Taubah, iaitu dua ayat yang terakhir pada surah Taubah, iaitu laqad ja'akum. Jadi saya ijazahkan pada semua yang minta, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr.